Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so untuk video kali ni kita akan belajar standard kandungan 3.2 iaitu tentang konsep mol. Okey. So, untuk kali ni kita hanya akan tengok iaitu di akhir pembelajaran murid akan dapat mentakrifkan mol. Murid akan dapat menghubung kaitkan pemala Avogadro, bilangan zarah dan bilangan mol. Kemudian murid dapat menyatakan maksud jisim molar dan murid dapat menghubung kaitkan jisim molar, jisim dan bilangan mol. Okey, so kita hanya akan tengok 4 sahaja untuk kali ini. Sebelum kita tengok apakah itu mol, jadi kita tengok dulu gambar rajah di sini. So ini ialah gambar rajah yang menunjukkan penggunaan unit dalam kehidupan harian. So untuk gambar yang pertama kita ada gambar kasut. So kasut ni selalunya kita sebut sepasang kasut. Sebab apa kita sebut sepasang? Sebab semua orang tahu bila sebut sepasang dia membawa maksud kuantitinya sama dengan 2. Kalau gambar telur ni pula, okey, dengan pensel warna, kita tak panggil sekotak, okey? Sebab kalau kita sebut sekotak kan, contohnya awak nak beli telur, awak kata saya nak beli sekotak telur. Lepas tu orang yang nak tolong belikan sekotak, berapa banyak yang dia nak sebenarnya kan? 12 ke, 6 ke, 5 ke, 24 ke. Jadi dia punya maksud tu tak jelas. So kita tak sebut sekotak, kita sebut satu dozen. Satu dozen. Sebab bila sebut dozen, terus tahu, oh okey, dozen nilainya sama dengan 12. Samalah juga dengan mol. Okey, cuma mol ni kita tak gunalah untuk bahan-bahan kehidupan seharian kita. Mol lebih digunakan untuk bahan-bahan ataupun senang cerita mol tu kita guna untuk zarah-zarah. Okey, nak tahu nilai zarah-zarah tu berapa. Sebab zarah ni of course lah dalam sesuatu bahan tu nilai bilangan zarah tu sangat banyak. Okey, jadi kita tak sebutlah ada 10,000 atom dalam 1 gram atom tersebut. Kita tak sebut macam tu. Jadi apakah yang memudahkan kita? Sebab itulah kita belajar tentang mol. Okey, yang mana mol tu digunakan dalam penyukatan kuantiti bahan juga. So, apakah kuantiti bahan yang diwakili oleh unit mol ni? Mol ni simbolnya juga ialah mol. Okey, so dia juga merupakan unit SI untuk kuantiti sesuatu bahan. Okey, dia juga merupakan unit SI bagi kuantiti sesuatu bahan. Dan untuk pengetahuan kita, 1 mol mengandungi 6.022 panjang lagi sebenarnya lah. Tapi cikgu tulis 6.022 je. 6.022 darab 10 kuasa 23 entiti asas bahan tersebut. So nombor ini ialah satu nilai yang tetap yang dipanggil sebagai pemala Avogadro. So unit dia ialah mol. Unit dia ialah mol kuasa negatif 1. Mol kuasa negatif 1. Okey, pemala Avogadro ni juga turut dikenali sebagai nombor Avogadro. Pemala Avogadro ditakrifkan sebagai bilangan zarah yang terkandung dalam 1 mol bahan. Jadi kalau sebut pemala Avogadro, kita kena faham dia ialah mewakili bilangan zarah dalam 1 mol bahan. Bilangan zarah dalam 1 mol bahan. So dalam 1 mol bahan ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, 6.02 je. Kita ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Cikgu ulang balik. So 1 mol bahan mengandungi 6.022 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey. So ini dia punya unit tadi, mol kuasa negatif 1.
So, 1 mol mengandungi 6.022 darab 10 kuasa 23 zarah. So, zarah di sini membawa maksud sama ada atom, molekul ataupun ion. Ada 3 tu lah sebab kita dah belajar jenis zarah ada 3. So, kita tengok kat sini Contohnya, cikgu ada bahan atom. So, bahan atom ni selalunya ialah untuk logam, okey, logam dan juga gas nadir. Hanya logam dan gas nadir sahaja yang boleh wujud sebagai atom dalam keadaan biasa ni. Maksudnya dalam keadaan suhu bilik tu, hanya 2 tu sahaja yang boleh wujud sebagai atom. That's why kita panggil dia sebagai bahan atom. So, kalau kita sebut 1 mol kuprum. 1 mol kuprum. Okay, so kuprum. Kuprum ialah logam. So, kuprum ialah logam. Jadi, dalam 1 mol kuprum ada 6.02 darab 10 kuasa 23 atom kuprum. Okay, ni nampak? Dalam 1 mol ni, yang bulat-bulat kecil ni ialah atom kuprum lah. Ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Tapi, segulung dawai itu, okay, segulung dawai ini sebenarnya bukanlah 1 mol. Dia lebih daripada 1 mol ya. Yang itu kita akan tengok selepas ini pula. Cuma kita nak fahamkan awak ialah jika bahan itu ialah atom, jika bahan ini ialah atom, 1 mol bahan atom tersebut mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom kuprum. Okey. So, kita tengok contoh yang kedua. Andai kata kita ada bahan molekul. Bahan molekul maksudnya dia ialah zarah molekul. Okey. So, zarah molekul ialah selalunya merujuk kepada bahan bukan logam. Okey, bahan bukan logam. Sama ada dalam dia gas ataupun cecair Okay, gas ataupun cecair. So, kalau kita ada 1 mol air. So, air ni ialah cecair, iaitu bahan bukan logam. So, kita ada 1 mol air. Dalam 1 mol air, ada 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul. Sebab air, zarah dalam air ialah molekul. Okey, so 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul air. So, anda kata kalau kita ada bahan ion pula. Jadi, bahan ion. Okey, bahan ion ini merujuk kepada gabungan logam dan bukan logam. Dia bergabung. So, kalau kita ada, awak tengoklah kan. Contohnya awak tengok gini. Natrium klorida. Lepas tu awak tak tahu. Dia ni atom ke, molekul ke, ion kan. Awak tak tahu dia yang mana satu. Jadi awak ingat macam ni. Kan cikgu dah cakap tadi, kalau atom dia logam sahaja. Logam sahaja ataupun gas nadir. Kalau molekul dia ialah bahan bukan logam. Kalau ion ni pula kita ialah gabungan logam dan bukan logam. So, natrium ialah logam. Klorida ialah datang daripada klorin, iaitu yang bukan logam. So, natrium klorida ialah ion. Okey, sebab dia gabungan logam dengan bukan logam. So, 1 mol natrium klorida mewakili 6.02 kali 10 kuasa 23 ion. Okey, ion natrium klorida. Itulah sedikit tentang mol. So, awak perlu tahu ialah mol ni mewakili kuantiti 6.02 10 kuasa 23 atom ataupun molekul ataupun ion. Okey, so untuk 1 mol. Untuk 1 mol So, sekarang kita nak cuba kaitkan bilangan mol dengan bilangan zarah. So, formula dia ialah untuk dapatkan bilangan mol,
bagi bilangan zarah yang tertentu, formula dia ialah bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. Okey, saya tengok bilangan mol. Okey, bilangan mol nak ke bilangan zarah. Okey, kita tengok di sini. Andai kata soalan bagi awak bilangan mol, awak nak cari bilangan zarah. Apa yang awak perlu buat ialah awak darab dengan pemalar Avogadro. Tetapi kalau awak ada bilangan zarah, awak nak cari bilangan mol, awak bahagi dengan pemalar Avogadro. So kita tengok contoh dia. Okey. Soalan kata, Berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? Okey. Berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? Okey, so soalan minta apa? Soalan minta bilangan atom. Bilangan atom ialah bilangan zarah. Soalan bagi apa? Okey, soalan bagi mol. So sekarang mol nak kepada bilangan zarah. Macam mana kita nak buat? So kita tengok balik kat sini. Oh, so this one kan, bilangan mol nak pergi ke bilangan zarah. Kita darab dengan pemalar Avogadro. Okey, sebab itulah kat sini kita darab. Darab apa? Kita darab dengan pemalar Avogadro. So ini ialah kita punya pemalar Avogadro. Okey, 0.2 darablah dengan pemalar Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23, dapatlah 1.204 darab 10 kuasa 23. Kita tak boleh habiskan macam tu je. Kita kena cakap jenis zarah apa yang ada dalam ni. So sebab soalan minta atom, that's why lah nak 1.204 darab 10 kuasa 23 atom. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. So contoh yang kedua dia kata satu sampel zinc klorida mengandungi 3.01 darab 10 kuasa 24 unit zinc klorida. Okey, hitungkan bilangan mol zinc klorida yang terdapat di dalam sampel itu. So dia nak bilangan mol. Jadi sekarang daripada unit zinc klorida ni ialah maksudnya bilangan ion lah. Okey. Yang ini bilangan ion. Bilangan ion zinc klorida nak kepada bilangan mol. So kalau zarah, okey, kalau zarah nak pergi ke mol, kita buat apa? Kita bahagi. Kita bahagi dengan pemalar Avogadro. So 3.01 darab 10 kuasa 24. Bahagilah dengan pemalar Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, mol. Per mol ni unit dia. Jadi kita pun dapatlah 5 mol dalam tu. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh ni dia kata sebuah balang gas, okey, sebuah balang gas berisi 2 mol gas oksigen. Berapakah bilangan molekul oksigen di dalam balang gas itu? So, mula-mula dia nak tukar daripada mol kepada bilangan zarah. Mol nak ke bilangan zarah, kita darab. Okey, darab dengan pemalar Avogadro. 2 mol
darab dengan pemalas Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23, dapatlah bilangan zarah dia, iaitu 1.204 darab 10 kuasa 24. So ini ialah gas oksigen, maka dia ialah molekul. Okey. Lepas tu B dia kata, berapakah bilangan atom? Ni ialah dia tambah sikit to another level. Berapakah bilangan atom oksigen di dalam balang gas itu? Okey, so awak ingat lagi tak, molekul ni merupakan gabungan dua atau lebih atom kan? Jadi sekarang oksigen, okey, oksigen ni ialah molekul. So berapakah bilangan atom oksigen yang membentukkan satu molekul oksigen? So kita nak tahu berapa atom oksigen ada dalam tu, kita tengok sahaja formula dia. So formula gas oksigen ialah O2. Maksudnya ada dua, okey, ada dua atom oksigen dalam satu molekul oksigen. So kita nak soalan minta bilangan atom oksigen untuk untuk 2 mol tadi. Darab sahajalah dengan apa yang kita dah dapat. So kita dah dapat tadi 1.204 darab 10 kuasa 24 molekul. Okey, darab dengan 2 atom. Sebab satu molekul ada 2 atom. Jadi 1.204 darab 10 kuasa 24 ada berapa atom? Kalilah juga dengan 2. Maka dapatlah 2.408 darab 10 kuasa 24 atom. Okey. So kalau takut tak jelas lagi, kita tengok sikit lagi macam ni. Contoh yang mudah ialah contoh lagi cikgu ada. Contohnya cikgu ada molekul amonia NH3. So satu molekul amonia mengandungi satu atom. Okey, mengandungi satu atom nitrogen dan juga 3 atom hidrogen kan, 3 1. So total dalam ni kalau secara umumnya kita ada berapa? Kita ada 4 atom. So andai kata cikgu ada 0.5 mol amonia. Okey, berapakah bilangan molekul? So mol nak ke molekul kan? Mol nak ke molekul, kita buat apa? Kita darab sahaja. So 0.5 darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Darab dengan pemalas Avogadro ni. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 3.01 kali 10 kuasa 23. Okey, kita dapat ni titik bukan dash. Okey, kita dapat astagfirullahalazim. Kita dapat 3.01 kali 10 kuasa 23 molekul. Okey, so 0.5 mol amonia ada 3.01 kali 10 kuasa 23 molekul amonia. So andai kata soalan tanya macam ni, berapakah bilangan atom sahaja? So kita tengok dalam satu molekul ada 4 atom. Jadi 3.01 kali 10 kuasa 23 kali sahajalah dengan 4. Okey, nanti awak tekan kalkulator sendiri, dapatlah nilai dia berapa. Tetapi kalau soalan tanya berapakah, okey, tukar kali lain. Okey, bilangan atom nitrogen sahaja untuk 0.5 mol amonia. So dalam satu molekul amonia ada satu sahaja atom nitrogen. Jadi 3.01 kali 10 kuasa 23 darab sahaja dengan 1. Dapatlah nilainya.
And andai kata soalan tanya lagi, tambah sebelah sikit. Kita tanya tambah belah. Okey. Berapa pula soalan tanya kan? Okey, berapakah bilangan atom hidrogen pula? So kita tengok satu molekul amonia ada 3 atom hidrogen. So kita dah dapat ni tadi kan, untuk 0.5 mol. So 3.01 kali 10 kuasa 23 darab sajalah dengan bilangan atom dalam tu, iaitu 3. Dapatlah berapa nanti. Okay, so itulah cara macam mana kita nak cari bilangan zarah daripada mol. So hanya perlu ingat key point dia, mol nak pergi kepada zarah darab pemalat Avogadro. Zarah nak pergi kepada mol bahagi pemalat Avogadro. And make sure awak ingat pemalat Avogadro nilainya 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey. Untuk bilangan mol dan jisim bahan, perkara pertama yang kita kena tahu ialah jisim molar. Apakah jisim molar? Dia merupakan jisim bagi 1 mol bahan. So, kita dah belajar 1 mol bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. So, zarah ni boleh jadi atom, boleh jadi ion dan juga boleh jadi molekul. Okey, 3. Jadi untuk 1 mol, the whole thing ni, jisim dia kita panggil sebagai jisim molar. Okey. Dan unit bagi jisim molar ialah gram per mol. So jisim molar ini juga kita perlu tahu nilai dia sama. Okey, nilai dia sama dengan nilai jisim relatif bahan tersebut. Okey, maksudnya jom kita tengok contoh. So, jisim atom relatif bagi karbon ialah 12. JAR jisim atom relatif bagi karbon ialah 12. So, jisim molar bagi karbon, maksudnya jisim bagi 1 mol karbon ialah sama dengan 12 gram per mol. So, maksud ayat ni pula ialah 12 gram karbon mengandungi 1 mol karbon, iaitu sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 atom karbon. Okey. So, daripada jisim molar kita boleh tahu 3 perkara, iaitu jisim bagi 1 mol bahan ataupun nilai mol bagi bahan tersebut dan juga bilangan zarah bagi bahan itu. So, mari kita tengok ni. So, ini ialah gambar rajah kuprum. Okey. Kuprum ialah logam. So, kalau logam, dia mesti terdiri daripada atom. Atom kuprum lah. Sebab bahan tu bahan kuprum. So, dia atom kuprum. So, jisim atom relatif, JAR bagi kuprum. Okey, JAR bagi kuprum ialah 64. So, daripada sini, jisim molar bagi kuprum ialah 64 gram per mol. Maksudnya, 1 mol kuprum, okey. 1 mol kuprum, jisimnya ialah 64 gram. Sebab tu, kita tulis jisim molar kuprum sama dengan 64 gram
per mol. Okey, ni gram per mol. Tengok contoh yang seterusnya. Sekarang kita ada, itu ialah atom. Okey, sekarang kita nak tengok untuk molekul. So, ini ialah gambar rajah air. Air terdiri daripada molekul H2O. Molekul H2O maksudnya dalam ni ada 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, H2O. So jisim, okey, sebab dia molekul maka jisim molekul relatif JMR. Jisim molekul relatif JMR bagi air ialah, okey, hasil tambah JAR, ingat lagi. So kita ada 2 atom hidrogen, 2 darab 1 tambah dengan 1 atom oksigen. So 1 kali dengan 16. So JMR air ialah 18. Sebab itulah jisim molar bagi air ialah 18 gram per mol. Ataupun maksud lain dia, 1 mol air mempunyai jisim 18 gram. Okey. So ini untuk molekul. The next thing kita tengok untuk ion. Kalau zarah kita terdiri daripada ion. So kita ambil natrium klorida. Okey. Natrium klorida terdiri daripada unit natrium klorida, iaitu ion natrium dan juga ion klorida. So sebab dia ion, kita panggil JFR, jisim formula relatif. Okey. Jisim formula relatif pun sama juga macam JMR, iaitu kita cari hasil tambah JAR atom-atom di dalam molekul tersebut. So JFR bagi natrium klorida. Jadi JFR bagi natrium klorida, okey, natrium dia punya JAR ialah 23. Jadi klorin dia punya JFR ialah 35.5. So kita jumlahkan sahaja, maka kita akan dapat 58.5. So jisim molar bagi natrium klorida ialah 58.5 gram per mol. Ingat, jisim molar. So kesimpulan dia yang kita perlu tahu ialah macam mana kita nak dapat nilai jisim molar. Okey, macam mana kita nak dapat jisim molar. So how? Jisim molar. So kalau bahan kita terdiri daripada atom, okey, kalau bahan kita terdiri daripada atom, so jisim molar sama dengan JAR. Okey, nilai dia. Kalau bahan kita terdiri daripada molekul, jisim molar nilainya sama dengan JMR, hasil tambah JAR. So kalau bahan kita terdiri daripada ion-ion, maka dia punya nilai untuk jisim molar sama dengan JFR. Okey, so ini kesimpulan dia yang kita perlu tahu. So sekarang kita nak kaitkan jisim molar tadi dengan bilangan mol untuk dapatkan jisim bahan. So ini ialah formulanya. Untuk dapatkan mol, untuk cari bilangan mol, jika diberi jisim bahan tersebut, kita bahagi dengan jisim molar. Okey. So kalau kita ada jisim, kita nak cari mol, kita bahagi dengan jisim molar. Kalau kita ada mol, kita nak cari jisim, kita darab dengan jisim molar. Okey, so itu dia punya perkaitan. Jadi kalau awak ingat satu pun dah cukup. Maksudnya awak ingat macam mana nak cari mol. Selalunya kalau cikgu lagi suka ingat macam mana kita nak cari mol.
apa-apa yang kita nak cari mol, maksudnya daripada zarah, bilangan zarah, saya nak cari bilangan mol. Saya kena bahagi bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. Kalau saya ada jisim, saya nak cari bilangan mol, saya kena bahagi juga, bahagi dengan jisim molar. So, mari kita tengok contoh dia. Okey, soalan tanya, berapakah jisim? Okey, dia tanya berapakah jisim bagi 1.5 mol aluminium. Okey, tengok daripada apa nak cari apa. So, kita ada mol nak cari jisim. Jadi, kalau mol nak cari jisim, kita kena darab dengan jisim molar. Okey. So, mol untuk aluminium tadi ialah 1.5 mol. Jisim molar bagi aluminium iaitu dia punya JAR 27. Okey. So, kita tambah je unit untuk jisim molar 27 gram per mol. Jadi, kita dapatlah jisim bagi aluminium tersebut 40.5 gram. Okey, untuk 1.5 mol aluminium, jisimnya ialah 40.5 gram. Boleh So, contoh yang kedua kita ada, dia tanya, berapakah bilangan mol molekul yang terdapat di dalam 32 gram sulfur dioksida? Okey. So, kita ada jisim. Kita nak cari mol. So, kita bahagi. Ingat nak cari mol kena bahagi. Bahagi dengan apa? Sebab ini ialah jisim, maka kita kena bahagi dengan pasangan yang betul. So, kita bahagi dengan jisim molar. Jisim molar bagi gas sulfur dioksida, so ini ialah molekul. Jadi, jisim molar dia sama dengan dia punya JMR. Cari dulu JMR. Okey, so cari dulu JMR. So, sulfur 32, oksigen 16. Kita ada 2 oksigen. So, 2 darab 16, dapatlah 64. Okey, so sekarang jisim molar. Okey, so jisim molar dia samalah dengan JMR tadi, iaitu 64. Cuma tambah unit sahaja, gram per mol. Ingat ya, hanya jisim molar sahaja yang ada unit. Jisim atom relatif, jisim molekul relatif, jisim formula relatif. 3 tadi tak ada unit. Yang ada perkataan relatif kat hujung tu tiada unit ya. Jisim molar ada unit. Dan kita cari dia punya bilangan mol. So, bilangan mol, okey, formula tadi dah bagi tahu, jisim, okey. Jisim bahagi dengan jisim molar. So, jisim 32 gram bahagi dengan jisim molar yang kita dah kira iaitu 64 gram per mol, maka kita akan dapat 0.5 mol. Okey, unit ini akan kita nak tahu jawapan kita betul ke tidak, kita tengok daripada unit yang kita dapat melalui pengiraan. So, 32 gram bahagi dengan 64 gram per mol. Kita potong-potong gram. Mol ni naik atas. Sebab tu kita dapat 0.5 mol. Okey. Dan ini contoh yang seterusnya untuk ion. Kalau bahan kita ialah ion. Soalan kata, okey, berapakah bilangan mol yang terdapat di dalam 4.7 gram kalium oksida? Okey. So, soalan minta mol. Soalan bagi jisim. Jisim kepada mol, bahagi dengan jisim molar. Okey, so sekarang kita dapatkan dulu jisim molar untuk kalium oksida. So, jisim molar untuk kalium oksida sebab dia ialah ion, maka dia sama dengan JFR. Okey, so JFR bagi kalium oksida. Okey, tengok je formula. K ada 1, K ada 2.
Sebab tu 2 darab dengan 39. Kemudian oksigen. Oksigen ada 1. Okey, 16 CR dia. So, tambah dia dengan 16. Dapatlah 94. Okey, ni tak ada unit kan? Sebab dia relatif. So, sekarang kita cari dia punya jisim molar. So, jisim molar sama dengan GFR. Sebab tu dapat 94 gram per mol. Okey, next kita cari bilangan mol. Okey, bilangan mol kalium oksida guna sahaja rumus tadi, iaitu jisim bahagi dengan jisim molar. So, jisim dia ialah 47. Jisim molar dia ialah 94 gram per mol. Okey. So, bahagi 2 tu, potong unit yang sama. Dapatlah 0.05 mol. So, itulah jawapannya. Okey. So, cikgu akan stop sampai sini sahaja dulu. So, untuk latihan hari ini, cikgu nak murid-murid jawab soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey? Jawab 4 soalan sahaja dulu. Okey, so itu saja untuk kali ini. See you next time. Bye.